Akira TV. Hai kepada semua pendengar Akira Ronin Podcast. Okay, first of all, saya nak cakap kat sini, dalam episod kali ni, kita orang ada mention few tempat belajar kita orang lah. Yang kita orang pernah belajar dulu. So, just nak pesan lah dekat korang. Korang nak study kat mana-mana tempat semua ada. So jangan fikir tempat-tempat yang kita orang mention ni tempat-tempat yang keras. Tak. Kita orang tak bermaksud nak cakap tempat-tempat ni keras. Just korang kena ingat korang pergi mana-mana tempat belajar, korang pergi situ nak belajar. So jangan fikir sangat pasal benda-benda ni sebab biasalah tempat dalam dunia ni semua tempat ada dia. Kan? So jangan fikir institusi ni aku tak nak pergi sebab keras. Tak, jangan fikir macam tu. Kalau korang takut dengan dia, lagilah dia orang suka. So jangan tanamkan dalam minda korang, jangan tanam dalam hati korang kata tempat-tempat ni berhantu ke apa, macam korang baca kat Google ke apa. Tak, jangan risau. Sebab dalam Malaysia ni semua tempat ada. Dalam dunia ni semua tempat ada, mesti akan ada benda tu. So korang nak sambung study situ, teruskan. Bagus, aku suka. Jangan ambil cerita kita orang ni sebagai satu alasan untuk korang nak stop. Okay, itu je nasihat aku untuk yang baru-baru nak sambung belajar ke apa. Just jangan 100% letak cerita kita orang ni sebagai satu alasan untuk korang tak nak sambung belajar. Jangan. Okay, just dengar cerita kita orang ni, and then kita orang hanya share pengalaman kita orang. Tu je, tak lebih tak kurang. Kita orang bukan nak jatuhkan institusi mana-mana institusi. Tak, kita orang tak berniat nak jatuhkan mana-mana. Kita orang just bercerita pengalaman yang berlaku kat kita orang. Semua tempat-tempat ni bukannya keras. Semua tempat-tempat ni bukannya berhantu. Just benda tu berlaku dekat kita orang. So kepada pendengar-pendengar semua, just continue your life. Okay, jangan jadikan kita orang punya cerita sebagai satu alasan untuk korang tak nak sambung belajar. Okay, itu saja nasihat. Alright, so korang kita orang akan on air sekejap lagi. Kepada semua institusi yang kami mention dalam ni, sekejap lagi, just nak cakap, saya minta maaf daripada ujung rambut ke hingga ujung kaki kalau andai kata boleh benda ni boleh merosakkan nama. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya tak berniat nak merosakkan mana-mana institusi. Just kami hanya kongsi pengalaman yang berlaku kat kami. Pengalaman yang misteri lah. Pengalaman yang seram. Itu saja. Tak lebih, tak kurang. Saya minta maaf kalau benda ni boleh mengganggu reputasi ke apa. Saya tak berniat nak jatuhkan mana-mana institusi yang kami akan sebut sekejap lagi. Just korang just dengar ini sebagai satu pengalaman je lah. Okay, kita orang memang tak berniat langsung nak jatuhkan mana-mana. Okay, kita just share pengalaman seram. Tu saja. Okay, so saya harap semua pendengar-pendengar akan terhibur lah sekejap lagi. Kita ada few guests dalam ni. Kawan saya yang memang episod 1 dan episod 2 dulu saya dah jemput, Michi dan Aben, yang masih episod 1 di cerita pasal sihir. Okay, so dengar saja. Korang boleh dengar, teruskan dengar kepada kami. Okay, sekejap lagi mereka akan masuk. Okay, so just
kepada semua, jangan gunakan cerita kami ni sebagai satu alasan untuk korang tak nak sambung study, sebab semua tempat ada, semua sekolah ada, semua bangunan ada, semua ada sejarah masing-masing. So jangan takut, jangan risau, jangan terlalu takut lah dengan benda ni. Okay, alright, Akira Ronin akan bermula. So kepada pendengar kisah ataupun sembang seram pada malam ni, so, seperti biasa, nama saya Fazril Razin. Biasa kawan-kawan akan panggil Michi. So hari ni kita akan bersembang lah. Macam biasa kita akan share pengalaman-pengalaman yang kita pernah lalu, pengalaman-pengalaman seram yang kawan-kawan kita pernah lalu. Okay? So bersama dengan saya hari ni adalah Muhammad Akil Hafiz dan juga Ahmad Farizwan. Ya, berdua adalah former KPTM Betul Ya, former. Okay. Berdua adalah former student KPTM Kuala Lumpur. Ahmad Farizwan ni dikenali sebagai Aben. Dia kan Aben. Betul Aben. Sebagai Aben. So Ya, saya Aben. malam ni topik kita agak berbeza. Malam ni topik kita adalah college ataupun universiti yang berhantu. So kat mana-mana tempat belajar, kita mesti akan ada dengar kisah-kisah seram lah yang akan di-share oleh senior-senior kita, ataupun kita akan lalu benda tu sendiri kan. Kita akan menghadapi benda tu sendiri. So malam ni kita akan start dengan mungkin dengan Akil. Akil boleh share? Mungkin ni ke Aben ke? Aben ada cerita Ben? Sila lu. Kita kena bagi yang muda-muda dulu. Aku dah tua Ben, masalahnya Ben. Nak yang muda Akil, yang muda. Oh, bagi yang muda. Okay. Kira aku start dulu. Start boleh. Okay. Cerita kalau nak cerita pasal kat KBTM ni banyak juga cerita dia. Antaranya aku dengan Michi sendiri dah pernah alami benda tu depan-depan kita orang. Ya, betul. Ada satu apa orang kata, ada satu event lah. Sila kita kan. Cerita dia macam ni lah. Okay. Masa tu tahun 2015, aku, Michi dengan geng-geng yang lain ni, kita orang ada kelas drama. So kira kelas drama ni diorang akan buat daripada start, biasanya mesti akan start malam. Kita punya malam lah kan, kita punya start malam kan. Rehearsal malam. Rehearsal kita akan start malam lah selalunya. Jadi nak dijadikan cerita, salah satu daripada masa aku, macam mana cakap, cerita ni dia bukannya dalam satu hari tu je tau. Dia macam almost every day juga ada kisah dia sepanjang kita orang rehearsal. So salah satunya adalah masa tu malam tau. Okay, masa tu malam kita orang start pukul 8 malam macam tu. Kita orang punya biasa start rehearsal lah lepas isyak. Jadi nak dijadikan cerita, masa tu dah nak balik tu dalam around dekat pukul 11-12 macam tu lah biasanya. And then kawan aku yang seorang ni, nama dia Is, dia ni memang suka buat gila tau, kepala gila je dia ni. Jadi masa tu kita orang dalam lift dan dekat tingkat 2 tu dia terbuka secara tiba-tiba.
And then masa secara dia dah buka secara tiba-tiba tu, si Ace ni dia buat main-main. Dia macam, siapa tu? Ada orang ke? And then jauh di sudut tu adalah tandas. Maksudnya jarak daripada lift ke tandas tu lah. Kira macam ada dengar suara. Orang dengar suara macam ada orang menjerit. Ada. Kita orang tak pasti tu itu betul kawan kita orang atau benda lain. Tapi nak cakap kawan tu tak ada lah sebab member kita orang semua time tu dah banyak turun. Banyaknya semua dah turun bawah lah. Jadi yang ada pun kita orang je yang last-last ni yang kemas-kemas prop. So agak creepy sebab member semua dah yang dah turun tapi yang tinggal just few of us yang kemas prop tu. Dan masa kita nak turun tu yang tu lah berlaku. So bila kita fikir balik agak creepy lah. Itu one of it lah. Okay. And then another thing happens, kawan rumah aku cerita lah. Same year, same semester. Sebab dia pun ada drama juga. Kelas drama orang ada, kita buat radio drama tau. So time radio drama ni member aku ni dia buat recording dekat tingkat 5. Kawan aku ni nama dia Afkar, dia housemate aku. So dia cerita lah kat aku ni. So nak dijadikan cerita masa tu diorang buat radio drama dekat tingkat 5. Dia dengan few of groupmate dia lah, budak kelas dia. And then masa diorang dah buat tu, diorang dah habis radio drama tu, diorang dah tutup dah matikan dah semua recording tu. Jadi time tu diorang lepak-lepak dia bersembang semua kan. Bersembang borak-borak. Dan secara tiba-tiba recording tu memainkan apa yang diorang tengah cakap tu. Maksudnya benda tu diorang tak record tau. Diorang tak record time yang diorang dah borak-borak tu, diorang tak record. Diorang dah tutup dah. Dah matikan dah. Okay. Hidup balik, mainkan balik apa yang diorang cakap daripada habis record start, habis record. Creepy. Jadi diorang pun dah cuak. Diorang kemar-kemar barang, diorang just straight turun. Lah macam tu lah. Tapi itulah yang aku dengar cerita pun, bangunan KPTM tu pun memang ada kisah ada sendiri kan. Memang ada kisah sebab aku pun pernah baca blog, few blogs pun pernah cerita juga pasal latar belakang college tu dulu. Okay. Yang aku dengar cerita lah, bangunan tu asalnya hospital Sebab kalau korang masuk dalam lift yang dekat bangunan itu dulu, dia punya lift dia tu besar. And then dia ada dua pintu. Satu pintu belakang. Macam lift vertical lah. Oh, I see. Kira macam bangunan ni dah lama tinggal lah. Lebih kurang macam tu lah. Tapi tu memang banyak lah cerita yang aku dengar pasal KPTM ni kan. Sampai yang kita lalu malam tu pun memang salah satu benda yang aku tak dapat nak lupa lah kan. Sebabnya apa orang cakap, dengan Alex sendiri, dia ni sebenarnya macam benda tu kita tak expect nak jadi malam tu, betul tak? Sebenarnya mungkin ada di antara kita yang terlepas cakap ke, wallahualam lah, aku tak tahu lah, tak pasti kan. Sebab tu orang cakap jangan berani-berani tunjuk berani kan cakap. Tu ada ni cerita dia.
So aku ada buat sedikit Betul. digging lah dekat dalam Google pasal KPTM ni. Bangunan dia lah, bukan pasal KPTM lah, pasal bangunan lah. Dia ada satu tingkat 5 kan kat atas kan. Tingkat 5 tu yang orang cakap yang banyak, yang memang keras kan. Tak Dia tingkat 5 dengan Ya, ya. tingkat 2 biasa akan benda pelik berlaku. contoh. Sebab Oh ya. tingkat 5 tu tempat simpan-simpan barang-barang hospital dulu. Tak, bukan tingkat 5 tu, tu tingkat 6. Aku dulu pernah naik dengan member aku sampai ke tingkat 5. Tingkat 5 still ada kelas lagi. Macam nak menunda. Oh tingkat ni. Dia ada tingkat satu lagi tingkat dia orang tutup tau. Tingkat 6. Tingkat 6 tu yang dah tutup. Tingkat 5 ada lagi. Dia tapi Tu ada kelas lagi tu. Oh, I see. Okay. Apa yang ada kat tingkat 6 tu? Sebab tingkat 5 aku pernah ada kelas kat situ. Jadi dia itu bukan tingkat 6. Tingkat 6 dia orang dah tutup. Kalau kau perasan dekat tangga belakang kan, tangga belakang tingkat 6 menghadap yang apa pagar belakang LRT tu kan ada tangga nak daripada tingkat 5 nak ke 6 tu diorang tutup tau. Diorang tutup pakai macam perabot-perabot lah. Oh. So memang tak ada orang pernah naik lah tingkat 6. Oh, kau pernah naik kan? Okay. Share apa lagi? ada aku pernah naik. Pernah. Tapi tu lah, aku naik dengan member aku lah. Memang boleh kata zaman-zaman nakal jugalah zaman diploma tu. Kami bila aku dengan member aku dapat berita lah pasal KPTM ni tapak hospital lama kan. Pasal pula tingkat 6 yang ditutup tu kan. Satu petang tu kami plan lah habis kelas pukul 5. Habis kelas pukul 5 tu kami plan dalam 4 orang kami naik ke tingkat 6. Tentu kami cuba ngelak pada pengetahuan Pak Gad lah dengan lecturer, takut faham lah kena tangkap ke apa, kena hukuman kan. Kami tolak lah perabot yang halang tu. Perabot tu dah keput dah. Memang tolak sebelah yang boleh lah supaya tak mau dengar dengan orang lain. Sebab stand tu ada student speaker. Bila kami kat tingkat 6 tu, kami ada jumpa katil-katil hospital lama tau. Katil-katil lama. Right. Hello. Hospital. Just nampak kan sebab tang tu nak dekat Ben. Tak berapa nak jelas saya dengar sebab pecah. Tak apa nak jelas, pecah. Lepas tu suara kau jadi sekrik. Ya, dulu KPTM ni sakit kan. Yo, dengar? Hello. Dengar. Ni dengar. Hello, dengar? Okay, line okay. Dengar. Line okay. Oh ya ke? Mute. Tadi set Oh.
dia jadi pecah-pecah. Lepas tu dia jadi macam Dia tak boleh suara bagi kau jadi padau, macam bagi tiba-tiba cerah. slow dah. Kita orang dah rasa takut tadi ni. Itu masalah ya. Tiba-tiba slow. Mungkin ada gangguan tu petang tadi. Mungkin dia tahu kita nak bercerita pasal sejarah PPTM ni. Dia datang mengganggu lah. Kisah aku lah. Kisah aku kena kacau masa PPTM lah. Ada satu petang dalam ketika petang lah. Satu aku buat latihan motor, bukan teater lah. Motor macam orang panggil apa? Kisah. Lakonan kecil-kecil dalam 5 orang tu orang panggil apa? Sketsa. Sketsa macam tu lah lebih kurang. Macam tu ke 5. Kelas hari Sabtu tau. Tapi tak ada kelas hari Sabtu. Tapi kelas tu bukanlah kelas yang official. Just kelas datang untuk buat latihan. Grup-grup kami ni diberi pilihan lah untuk latih kat tempat sendiri. Lepas tu aku ajak lah member-member aku latih dekat tingkat 3. tingkat 3 dia ada tempat kita beli makanan apa semua tu kan, tingkat 3 kan. Sebab kat situ kan ada banyak kelas. Kami ambil lah kelas yang kat tengah dekat sikit dengan tempat yang kita boleh beli makanan tu, sebab kat situ nampak cerah. Ada kosher-kosher. Kat Komasa tu. Okey, kami 5 orang tau. Laki 3 orang, perempuan 2 orang. Kira termasuk aku lah. Tengah berlatih semua pop dalam 40 minit macam tu. Aku cakap kat member aku macam sakit kepala sebab latih tak berhenti tanpa rehat kan. Lagipun aku punya skrip pun dah okey, dah lancar, file elok kan. Aku cakap kat grup okey lah, aku nak keluar je dari kelas ni, aku nak rehat kat luar sebab kat luar tu ada cushion, boleh baring-baring semua kan. Lepas tu member macam okey lah, tak apalah. Apa-apa kami panggil lah. Lepas tu aku cakap okey. Elok-elok lah berlatih apa semua. Okey. Lepas tu aku pun keluar. Pergi dekat ruang Komasa tu. Aku baring lah kat situ. Baring just nak rehatkan diri kan. Macam nak refresh. Tapi dalam masa 15 minit, tiba-tiba aku dengar ada orang panggil nama aku. Aben! Tapi panggilan tu bukan panggilan yang panggil yang lembut, tapi panggilan yang kecemasan tau. Macam marah Nak kata marah tak? Dia mau tu kecemasan. Benda tu macam cemas. Aben. Aku terjaga. Aku heran. Benda macam ingat ke budak-budak kelas aku panggil kan. Aku tengoklah kelas aku sebab question tu hadap dengan depan kelas. Tapi diorang tengah berlatih elok je. Lepas tu aku pun sambunglah baring balik. Mungkin kau anggap benda tu mau macam fikiran je kot kan. Sebab mungkin baring Leno termimpi kot kan. Tiba dia panggil lagi. Aben. 3 kali. Aku ingat 3 kali panggil. Aben. Aku terlepak bangun. Aku pergi dekat kelas yang member aku tengah berlatih. Aku tanya, apa dia panggil aku lah? Dia kata apa? Tak ada panggil. Tapi aku dengar ada orang panggil suara aku. Kata, tak ada men. Kami tengah berlatih elok ni. Tentu aku dah macam rasa macam. Okay, tak apalah. Mau berlatih lah. Aku sambung ni balik kan. Aku sambung rehat. Okay. Aku pun sambung lah rehat. Baring balik kat cushion tu. Tengah aku rehat dalam 10 minit macam tu, tiba-tiba ada orang goncang kaki. Goncang kaki aku, kaki kanan aku ingat goncang kaki, aku terkejut tau. Aku ingat aku ada barang jatuh atas kaki ke apa kan. Atau ada orang kejut, tapi dalam tu tengah sunyi. Sebab masa time tu dah pukul 4 lebih lah. Betul. Lewat sangat lah. Sebab petang hari Sabtu. Hari Sabtu siapa nak datang college, tengah cuti. Lagipun level 3 tu, kumpulan kami yang duduk tengah berlatih. Kumpulan lain banyak yang ambil latihan dekat luar lah. Latih dekat lobi.
Dekat apa dah? okey. Dekat bab komputer. Pilih, kami pilih untuk tingkat 3 sebab kat situ sunyi. Tak mau campur dengan grup-grup lain. Tingkat 3. Okey, kita balik kat kisah aku. Masa aku kena goncang kaki tu, kasut aku tercabut tau. Slipper aku, entah slipper yang sandal yang boleh yang selit kat tepi ibu jari yang memang tergantung elok kan. Tapi macam mana dah boleh tercabut? Kat situ aku dah rasa pelik lah. Aku pergi kat member aku tanya member aku. Apa ada kejut aku lah. Member aku, orang yang duduk tengah berlatih tadi, semua senyap. Depa pun kena gangguan? Apa kena ada gangguan kat tadi? Kena macam mana? Dia pun kena gangguan. Ni nak tahu kan. Semasa aku pergi kat pintu, kat bilik yang aku nak tanya mereka tu, orang ingat kan. Aku tanya apa? Korang ada kejut aku lah tadi kata. Orang tak jawab. Orang macam tengah terkejut tau. Lepas tu aku tanya siapa ni? Dia member aku seorang lelaki tu, aku ingat yang nama Akmal gila aku. Dia kata apa kat aku tau. Entah man. Semasa kami tengah berlatih. Tiba-tiba ada burung melangkap cermin bilik kelas Ada burung. Burung tapi tak tahulah burung gagak ke burung bati ke terbang melangkap cermin. Tingkat kelas. Burung tu kat luar. Bila dia orang nak pergi check, burung tu tak ada. Burung tu tak. Tengah duk tengok burung, tiba-tiba pintu depa kena ada orang ketuk kuat tau. Memang kuat macam nak pergi pecah pintu. Bila dengar pintu kena ketuk kuat nak pecah pintu, dia orang empat orang terkejut tau. Macam terkejut. Semua tu duduk senyap tau. Dia orang ingat pagat tau. Tapi bila jenguk dekat kat pintu kan ada satu cermin kecil tu kan. Kan macam cermin kecil dia boleh tengok kan dekat pintu kan. Dia pun bila dia tengok tak ada orang pun. Yang dia orang nampak aku tengah baring. Nampak tak? Aku betul-betul depan kelas. Nampak aku tengah baring lah. Lepas tu semua senyap lah. Dalam 2 minit, 3 minit tu dia orang tengah sembang-sembang kan. Baru aku ketuk pintu. Aku cakap, ada korang panggil aku lah. Aku kata, tak ada man, tak ada. Kami tak panggil man. Lepas tu aku tanya sebab berhenti berlatih lah. Sebab tadi ketuk pintu, kami ingat kan ketuk pintu. Tapi bila aku tengok kat pintu tu, tengok tengah baring. Kat situ aku dah start tak sedap hati. Aku fikir sebab ada kawan perempuan aku 2 orang kan. Aku bawa kan untuk test sekali kan. Fikir keselamatan mereka apa semua kan. So aku cakap, okay kita berhenti kita punya latihan, kita balik dulu. Sebab tempat tu dah macam tak selamat lah. Bukan gangguan yang kecil-kecil tau. Bukan gangguan yang pensel jatuh ke atau rusi kena tarik ke kan. Itu bukan gangguan kecil. Ini memang gangguan besar sampai benda tu sendiri berani sentuh kaki kanan aku untuk kejutkan aku bangun. Handuk tempat dia kot. So aku cakap rasanya betul aku ajak jom kita ni. Tapi disebabkan tak mau naik lift, aku ajak turun tangga. Tengah turun tangga, bila turun tangga nak masuk tingkat 2, kan dekat situ ada pintu kan nak ke tingkat 2, tapi tu kan bilik ayak kan. 5 orang kami terserempak bila nampak lembaga hitam laju lalu depan kami. Memang laju. Macam satu bayangan lah lalu. Nampak macam lah macam benda tu hitam tu dia laju lalu. Macam sup. Aku ni jenis aku time tu aku suka macam berpersangka baik tau. Aku anggap mungkin bayang-bayang orang tau. Tapi tingkat 2 tadi gelap sangat.
Tu aku cakap kat member aku, okey jangan berhenti. Kita jalan turun sampai keluar. Kami turun sampai keluar. Sampai dekat lobi keluar apa semua kan. Pak Gad pun tak ada macam tu. Ingat nak beritahu kat Pak Gad. Pak Gad tak ada. Keluar, jumpa lecturer. Kami cerita Dia cakap pasal apa? ni kat lecturer. Dia cakap apa? Hmm. Lecturer cakap, Pak ni memang ada gangguan. Kira sepatutnya benda tu takkan ganggu kalau kita tak kacau dia. Tapi disebabkan salah satu orang dalam kelas aku tu, tapi tak tahulah antara kumpulan tu kan. Dia ada buat naya macam cabak benda tu. Betul. Macam kata mana benda tu, mana aku nak tengok. Kami yang kena. Macam kisah yang kita akan cerita sekejap lagi lah ni. Memang spesifik tadi. Sebabkan orang yang bodoh tu, orang yang berani cabak tu, kami yang kena. Tu yang aku macam bengang lah, marah sebut benda-benda itu lah. Kita dah bukan KPTM, kita stay dekat tempat orang. Betul lah, macam contoh kalau masuk rumah orang tak pakai, masuk rumah orang tak buka kasut, marah tak? Orang kan marah. Sama juga macam benda tu kan. Kita datang tempat dia, kita duduk kat tempat dia kan. So kena hormat lah. Kena hormat lah. Benda tu senang lah. Bukan kita takut kan. Bukan, kita takut. Cuma orang tahu kita hormat antara satu sama lain tau. Dia pun nak dalam dia, kita. Sebab betul. Sebab kita ni kongsi satu bumi dengan binatang tu. Sebab tu kita kena hormat dia akan hormat kita. Tapi bila kita dah mulut lancang, benda tu lain macam. Kita ni just manusia biasa. Betul. Dia tu Allah bagi kelebihan untuk sorok diri, untuk terbang, untuk berubah rupa. Bayangkan kita manusia yang biasa ni, yang sembahyang pun tak tentu penuh ke tak penuh, kita pergi bercabang dia. Memang silap lah. Tak ngaku. Tapi yang geram tu, dia memang macam tu kan. Benda tu memang benda tu akan berlaku memang macam tu. Orang yang challenge tu biasa takkan kena. Orang yang paling lemah yang akan kena. Betul. Tu. Disebabkan aku buat member aku, dua orang perempuan tu memang lemah semangat ni. Sebab dia orang ada histeria masa berlakon teater dulu. Sebab tu aku macam aku pun ambil langkah berhati-hati. Memang keluar dari level ni sama lah. Ni masa kami teater dulu. Benda yang sama jadi masa kami teater tu. Sila cerita. Itu kisah aku lah. Ada lagi kita macam apa yang kami lalu, macam aku dengan Akil lalu masa kami teater dulu. Kami turun ke tingkat 2 tau masa tu untuk ambil barang. Kami turun ke tingkat 2. Tahu tak dekat 2 tu kan pasal ada dewan kan. Ada dewan untuk orang buat meeting. Workshop tu bukan meeting, workshop apa lah, workshop ke, ada perjumpaan apa kat situ. So Iskandar ni dia ketuk-ketuk tingkat tau. Dia ketuk. Aku ingat lagi benda ni jadi masih segar ingatan lah. So ni dia ketuk-ketuk tingkat tu. Dia kata, "Halo, Assalamualaikum." Mana ni? Aku tegur kan, mana is kan, tunjuk muka kan, pakai kencing kan. Lepas tu bila sampai dekat tempat ambil barang, kita orang dah ambil barang semua. Kita orang nak menuju dekat lift lah masa tu. Nak naik ke balik ke tingkat atas untuk bawa prop-prop semua. Salah seorang daripada kawan kami lah, Alip. Alip ni dia special sikit sebenarnya. Alip ni
Alif ni dia boleh rasa, dia boleh nampak pun sama Alif. Kan aku tak tahu lah, mungkin keturunan dia lah kot. Betul. Wallahu alam lah. Okay. Betul Gil? So bila sampai depan lift tu tiba-tiba dia menjerit tau. Dia menjerit. Dia bukan menjerit apa. Dia menjerit macam dia cakap, panas. Dia buka Panas dia dia punya kan. sweater dia. Sampai dia buka baju kan Gil. Dia buka sweater dia kata, yang panas. Jangan dekat. Dia ingatkan yang dia ni main-main. Kan? Tapi kita tengok lama-lama dia bukan main-main ni, dia cakap kan. Ini betulnya ni kan. Ini bukan ni, dia cakap kan. Lepas tu ada pula member yang seorang ni, dia bantai dia cakap lah, itu berlakon itu. Tu kau sound dia balik. Kau buat hal kan. Jadi betul kan. Sekarang ni seorang pergi ni atas pergi panggil Sir Arif. Masa tu kita orang Jadi yang pergi panggil Sir Arif ni aku tau. Sir Arif Akil. Tak apa, kau cerita bagian kau dulu baru aku masuk nanti. Sama. Okay. So bila Akil dah panggil Sir Arif pun turun ke bawah. Saya cakap kenapa ni kan? Tak tahu rasa kan. Mungkin ada benda yang tak elok ni je kan. Kena gangguan tu lah. Terus dia kata tak apa, bawa naik atas kan. Kita orang pun bawa lah Alif naik atas. Rupanya dekat tingkat atas pun dah kena ganggu. Dekat tingkat atas pun dah kena ganggu. Salah seorang daripada kawan perempuan ni nama dia Joanna. Okay. Cerita dulu nanti aku cerita. Siapa tu? Fahmi? Dia kena fikir dulu. Aku tahu Joanna ni yang ini lah. Masa tu sebab aku ada dekat okay. Lepas tu keadaan dah kelang kabut. Dah kelang kabut ni. Dah macam semua dah tak tahu nak buat apa semua kan. Dia dah, lepas tu ada satu kawan kami Yusri. Dia ni pandai baca Quran ni, baca ayat suci ni. Memang sedap lah dia baca. Dia rukiah kan Joanna macam dah okey sikit. Lepas tu Sir Arif ambil keputusan untuk hentikan latihan teater tadi. So semua orang turun bawah. Dan guess what? Masa nak turun bawah tu, Joanna dekat pintu lobi utama tu, dia tak nak balik. Dia kata, saya tak nak balik. Dia cakap, aku tak nak balik. Dia kata, kenapa tak nak balik? Dia kata, kenapa aku nak balik? Ni rumah aku. Dia cakap, betul kan? Dia kata, ni rumah aku nak balik. Dah kena. So sebab benda ni, tapi kita jangan cerita tu sampai ke rumah Joanna tau. Joanna dah college lagi. So nanti bila dah sampai situ nanti datang balik lain. So masa aku pergi panggil Sir Arif tu kan, cerita. Aku daripada tingkat 2 nak ke tingkat 4. Kita orang latihan tu ke tingkat 4. So masa nak naik ke tingkat 4 tu aku guna tangga instead of naik lift kan. Aku guna tangga, aku berlari, and then aku jumpa Sir Arif. Aku cakap, Sir Arif, Alif kena kacau. So Sir Arif pun macam kena kacau macam mana? Aku cakap dia kena kacau dengan gangguan dia tu lah kan. So Sir Arif pun pergi turun ke bawah seorang dia dulu. And then time Sir Arif turun tu, the girls masa time tu aku dengan kawan aku ada tengah lepak dekat tingkat 4 tu lah. Tengah dia tanya aku asal apa semua kan. And then aku cakap tak tahu, tiba-tiba semua dia jadi macam tu kan. Lepas tu time aku tengah bersembang dengan Adha tu, tiba-tiba ada satu girl ni, tak ingat siapa, dia yang jerit. Dia jerit tau. Jadi aku dengan Adha, apa hal kan? Kita orang pergi kat belah tandas tu. Dia cakap ni apa, Iman kena kacau. Iman nampak benda tu lah dekat tandas kan. Lepas tu dia macam pengsan lah. So diorang pun cuba nak sedarkan Iman tu lah, bagi dia sedar kan. Sampai time tu juga si Joanna ni
mula kena, dia menangis-nangis tu orang cakap. Ada yang seorang nampak Joanna saya menangis-nangis. Dia cakap dia nampak ada muka benda tu dekat pintu. Kan pintu dekat tingkat 4 tu kan jenis kaca kan. Alamak. Cermin tu kan. So dia nampak dekat dalam kelas tu ada benda tu. Jadi dia menangis-nangis. The same time ada seorang ni Farid tu nampak dia yang tumbuk cermin tu. Okay. Dia nampak benda tu dia tumbuk cermin dia kata. And then Aku ingat. masa yang apa ni Iman Joanna kena tu, aku dengan Adahan nak pergi panggil Sarif. Kita orang nak turun lah. Kita orang lalu lift yang tingkat belakang tu. Sampai kat tingkat 2, tiba-tiba sampai kat tingkat 2, lift tu berhenti. Lift tu berhenti kan, dia main buka pintu, buka tutup lah. Okay. Kita time tu lampu dah memang klip-klip. Lampu kat tingkat 2 tu lah memang klip-klip. Dah klip. Lain macam klip dia laju semacam. Padahal masa benda tu berlaku tak ada tau. Masa yang Alif kena tu tak ada. Jadi time tu lampu klip. Aku pandang dah pandang aku. Kita cakap nak buat apa ni? Searif tak ada kat situ. Jadi kita orang pun macam shoot. Memang dia tak tahu nak buat apa, jam dah otak kan. Tekan lift pun memang dia tak naik dah sebab dia dah main-main kat situ je. Tutup buka dekat tingkat 2 tu. Jadi aku dah ambil keputusan kita try naik atas kan. Naik atas nak tengok tingkat 4 lah, nak tengok apa berlaku guna tangga lah. Kita orang naik tangga, berlari, tengok yang Iman ni dah sedar. Dia dah apa, dia orang dah sedarkan lah yang ni kan, pengsan tu. Yang apa Joanna nangis tu dah tak tahu macam mana tahulah kan. So time tu dah tak tahu macam mana nak buat. Kita orang jumpa, tak ingat siapa, dia cakap Sarif ada kat bawah. And then kita orang turun bawah dekat yang pagar LRT tu kan. Korang ada dengan Sarif kat situ kan, Michi. Time tu kita orang cakap kat Sarif dekat atas pun budak-budak tu dah kena. So Sarif pun rap. Dia cakap kita rap lah, kita tutup lah macam Michi cakap tadi kan. Yang apa ni kemas semua barang-barang props, dia hantar Iman tu balik kan. Yang lain-lain ni balik lah sendiri kan. Kita orang time tu kan lelaki je yang masuk dalam balik untuk kemas balik prop. Yang betul-betul lah aku, Michi, Farid, Iskandar, Adha, tak ingat siapa lagi. Kita orang yang tolong angkat-angkat barang. Time masa dah angkat-angkat barang tu, nak angkat barang ke store tu, time tu lampu dah memang klip-klip. Kita orang nak cepat je time tu kan. Aku time tu jugalah dia datang bisik-bisik kat telinga aku. Betul. Benda tu tak jelas. Aku nak ingat balik dah tak jelas sebab time tu aku memang tak ingat spesifik. Tapi memang dia bisik lah, benda tu memang bisik. Aku boleh ingat benda tu memang bisik aku. Memang telinga kiri aku ni rasa macam berdesing, macam panas lah sebab dia macam betul-betul dekat aku. And then at that time kita orang dah kemar-kemar, kita masuk dalam lift. Turun daripada lift, Farid tanya Michi, "Cik, kau nampak apa yang aku nampak ke?" Dan Michi cakap, "Aku nampak." Aku tak ingat macam mana, tapi yang aku ingat Michi ada pernah lukis gambar tu. Kau kata ya, Michi. Michi kata macam tu yang dia nampak. Sebab masa kita nak tahu tu, Michi pandang dekat tingkap bilik air tu, tingkat 2 punya tandas. Kau pandang, kau kata ada aku nampak dia dekat tingkap tu. Aku tak ingat kau ingat lagi ke tak yang kau kata tu. Kau memang nampak lah. Betul. Ada aku ingat. Memang nampak lah masa tu, aku memang nampak. Sebab itu masa tu aku suruh semua turun cepat-cepat. Sebab dia tak nak orang kata tak nak bagi dia bagi dia marah lagi lah orang cakap kan. Mungkin disebabkan tindakan daripada salah seorang rakan kita tu.
untuk bagi salam. Lepas tu mana-mana tak ada pun lah. Mungkin dia rasa tercabar Sebab- lah. Kan sebab benda ni tak Sebab time tu tercabar. pun time cuti Ah, juga bila kan kau Ben kan? cabar, Kayak habis Michi lah. kan? Time cuti. No, hari Time cuti wilayah Sabtu. kot, tak silap aku. Hari wilayah atau hari Malaysia. Antara itulah. Hari wilayah. Public holiday. Bukan satu. Betul lah, betul. Hmm. Betul. Public holiday jatuh masa weekday. And then Betul, itulah yang berlaku tu yang betul, sampai betul. bawa ke rumah Masa tu Joanna ada tu juga kan. punya. Michi. Masa yang bawa kat rumah Joanna tu pun. Hmm. Masa yang bawa ke rumah Joanna tu pun benda tu dah jadi makin teruk sebenarnya. Sebab mungkin Joanna ni lemah semangat. Bila semua orang dah balik rumah, kita orang pun dah pergi kat kedai, orang kata nak makan lah dekat somewhere around Pudu, kedai kat Pudu dulu kan. Najah call. Siapa call Aku rasa Najah lah. Najah kan? Najah yang call kan? Najah call aku ke dia call Farid ke dia call Yusri? Aku lupa lah. Tapi dia kata Joanna dia dah jadi lain macam. Kau bayangkan masa kat dalam rumah tu, dalam bilik tu, dia boleh duduk bersila, lepas tu dia boleh humming tau. Kata tak humming? Macam macam tu korang. Kan? Dia tapi bukanlah lagu tu kan. Aku tak tahu lah dia humming tu lagu apa. Kita tak pernah dengar pun lagu tu, tapi dia humming lah dengan badan dia bergoyang macam tu. So salah seorang daripada kami, kawan kami Yusri, dia ambil tindakan lah, dia rukiahkan Joanna tu, dan telefon mak ayah Joanna tu sementara tu. So mak ayah dia datang, ambil dia bawa balik. So And then lepas itu antara lepas yang benda yang kejadian tu, jadi kita lah orang masa kita pergi orang makan buat kereta. ramai-ramai lah lelaki semua kan. Yang lelaki kita orang yang lelaki yang pergi ke rumah Joanna tu lah. Aku, Michi, yang the boys yang lain lah. Terus kita orang pergi makan. Time kita orang pergi makan tu rasa dah tak ada apa, tapi benda tu berlaku masa tu mak aku call aku sebab aku cerita dengan mak aku, WhatsApp kat mak aku pasal benda tu lah yang berlaku kan. And then mak aku call aku, time aku tengah jawab call tu, benda tu main kat phone tau. Benda tu main kat phone, serius. Benda ni serius. Alamak. Masa aku sembang Yang aku cakap dengan mak aku tu, tiba-tiba macam lost tau. Aku punya connection dengan mak aku punya lost. Padahal signal tinggi, signal memang okey. Tapi dia macam lost, dia macam cakap macam pecah-pecah, and then tiba-tiba guess what? Ada benda tu cakap. Ada benda bercakap. Dia macam ni tau. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Macam ada bisikan, tapi dia punya apa isi dia memang aku dah tak ingat, sumpah aku dah tak ingat. Tapi memang aku dengar dia macam ada bunyi bisik, aku tutup, aku matikan phone, and then aku duduk makan dengan orang macam biasa aku buat biasa. Balik tu ambil wudu, basuh baju semua, solat tu semua kan. No wonder lah. No wonder lah kan. Patutlah kau diam je masa makan tu. Oh, okay. Barulah aku tahu kenapa. Yang ni sebab kau tak nak cerita kat aku lah kan. So itulah macam Ben cakap tadi. Kalau nak cakap sampah pun jangan tak juga tau, sebab benda-benda macam masa aku ada pagi lah, kita orang ada pagi yang kita orang kena pergi sekolah, ingat? Yang hari yang the day tu, aku kan tunggu kawan aku si Amazon ni hantar aku awal kat College KPTM. So sementara tunggu yang lain-lain dengan tunggu bas KPTM, aku duduk dekat Pondok Guard. So salah satu the guard ni guard tua lah, dia dah memang dah lama lah. So dia sembang aku, dia cakap
kau budak baru ke budak lama, dia tanya kan. Aku cakap lah, ni STEM last lah ni. Mesti dia tanya lah, kat dalam tu pernah kena lah. Lepas tu dia cakap lah, banyak kali juga lah benda berlaku masa drama semua. Lepas tu dia cakap, so kau tahu lah benda ni memang ada lah. Lepas tu dia cakap ada, kecil. Lepas tu dia cakap lah, kau tahu tak, dekat dalam tu salah satu daripada guard, dia dah berhenti lah, dia dah quit lah. Dia kena tarik. Dia naik dekat tingkat 4 pada pagi lah, macam pagi awal pagi lah, lepas sebelum subuh tu, sebab nak check lampu apa semua kan. So memang tugas guard pun nak kena check semua tu, sebab kan nanti kelas start nanti apa-apa guard tahu kan. So dijadikan cerita, dia kata time guard tengah ronda kat tingkat 4 tu nak tengok suis apa semua, tiba-tiba dia kena tarik. Dia kena tarik daripada kaki dia tu, dia diseret sampai kat sofa tingkat 4 tu. Kan yang ada ruang kat situ kan, ada sofa-sofa tu kan. Dia sampai kat sofa tu, dia tarik. And then Muhammad tu dia kata bangun, lari pergi bagi tahu dia, kata bos, esok saya datang, dia takut sebab dia tarik. Even guard yang tak kacau dia pun dia boleh main. Jadi maknanya aku tak rasa sebab budak-budak cabar sangat kot. Mungkin memang tak tahulah. Dia betul. Betul. Dia tengok pada situation tau. Sebab guard tu dia seorang. Bila seorang dia akan senang kena gangguan. Bila ramai dia takkan ganggu sebab ramai. Tapi sebabkan bila salah seorang yang ramai tu, mulut dia lain macam, dia akan kacau. Dia ada tick line tau. Dia ada satu tick line antara cakap besar dengan penakut. Dia okey. Contohlah aku bagi kau satu contoh je lah. Macam contoh kalau kita pergi camping lah. Macam kau, aku, Aben, kita bertiga pergi camping Kalau kita pergi camping, kalau kita jaga mulut kita, kau rasa kita kena tak? Takkan kena. Sebab apa? Sebab kita masuk tempat dia, kita minta izin. Bukan minta izin lah, kita hormat tempat dia, kita jaga, kita bersihkan, kita solat dekat dalam tempat camping tu. Jadi benda-benda macam ni pun dia tengok kita pun, okey, budak-budak ni mungkin saja je kot nak ambil angin kan, jadi tak payahlah kacau orang kan. Sebab benda ni pun makhluk Tuhan. Dia pun macam kita juga, dia beranak pinak, dia berketurunan. Tapi kalau contohlah kita pergi camping tu, tiba-tiba aku cakap besar kan, mana kan, confirm sure kita akan kena. Yang kena tu pula mungkin bukan yang bercakap besar tu, tak ada. Yang kena tu orang lain, mungkin kau, mungkin Aben. Macam Aben cakap tadi lah, kalau mungkin masa ramai dia takkan kacau kan. Kecuali kalau ada seorang dalam ramai-ramai tu, mulut dia macam mulut poker, mulut korang hajar memang tak ada insurans, macam Diva AA kan. Jadi poker lah dia kan, automatik kena kacau lah. Kalau kata seorang tapi bila seorang-seorang, bila seorang takut pula, bergurau lah, dia pula je nak memang lah. Kasar lah kan. Gitu. Kalau berani kenalah kacau. Bila berani dia tak ada lah kacau yang seteruk tau. Mungkin macam hui ke, panggil ke. Tapi bila dia takut, dia lagi nak bagi lagi takut lah. Tu dia kena tarik lah. Betul. Dia kadang mungkin setengah area tu, betul, kita tak boleh masuk lah walaupun seorang. Faham tak? Bila termasuk, habis lah. Macam satu lagi lah kisah aku lah. Benda ni berlaku kat Kuala Insaniah masa aku kerja sebagai tukar cuci.
Berlin sana tu ada satu asrama, ada enam asrama baru buka. Aku tukar cuci, aku jaga asrama lelaki lah, ada 2. Ni aku dengan member tu, kami lelaki doang kan. Siapa nak buat kerja tukang cuci kan. Siapa nak kan orang kerja tukang cuci, kalau tak aman kan. Just aku dengan member tu lelaki. Nak jadi cerita, time tu tengah cuti. Budak-budak tengah cuti SEM. Bila cuti SEM, kami ni dah bagi kunci lah untuk cuci balik bilik-bilik diorang, buang sampah-sampah semua tu kan. Tengah buang sampah-sampah pun semua, yang member aku ni, dia baik, tapi silap ada kat situ ada satu tanah tinggi tau yang keras. Memang tak boleh pecah. Peho apa semua, cuba korek tanah tu tak boleh. So tanah tu dia biar macam tu saja, tak kacau. Nak kerah member aku pula pergi pijak tanah tu. Bila dia pergi pijak tanah tu, tengah duk cuci, tengah duk bersih bilik, tiba-tiba ada belakang asrama tu ada bilik air tau, sekali dengan tempat mesin basuh baju. Bila tengah cuci, tengah cuci bilik, tiba-tiba kat belakang tu kami dengar orang tengah basuh baju. Tengok basuh baju macam normal. Weh, dengan. Lepas tu tiba-tiba dengar pintu tutup, pintu bilik air tutup, gergang. Padahal dalam asrama tu kami 2 orang saja tau. Tengah cuci. Budak tengah cuci. Aku cakap kat member aku, jangan layan, jangan takut. Sebab kalau layan, kalau takut, memang terhati. Memang habis lah, betul memang kena kalau dah. Lepas tu kami buat kerja macam biasa. Tapi dengar lah, sepanjang kami buat kerja tu, dengar lah. Bunyi pintu bilik air, bunyi air pancok terbuka, bunyi mesin basuh, apa semua. Lepas tu bila kami balik dekat tempat rehat kami, lepas tu ada makcik-makcik cleaner tau. Kira kawan-kawan cleaner juga lah. Kami cerita lah kat dia orang. Sebab dia orang kan orang lama, kami ni orang baru. Lepas tu makcik-makcik cleaner beritahu lah. Korang masa tengah cuci tu ada tak terpijak tempat-tempat yang tak sepatutnya. Macam tanah tinggi ke apa ke. Member aku ni cerita. Silap lah dia kata. Itu tempat dia. Tempat dia beristirahat. Kau dia tengah baring, kita terpijak dia ke. Gadap tu. Sebab kita tak tahu, kita tak nampak benda tu tau. Mungkin dia tengah baring ke apa kan. Kita pergi jalan-jalan, pijak dia, pijak kaki ke apa kan. Bila cakap pasal macam kawasan kan, pijak kan. Okay, ni aku lari topik sikit lah. Ni bukan college lah kan. Ini kisah ada, aku tak nak sebut nama. Sebab benda ni aku takut aibkan dia. Adalah jiran aku dekat taman aku ni. Dia ni ada anak perempuan tau. Anak perempuan dia ni kira macam orang normal lah sebelum ni, tak ada apa-apa masalah lah kan. Tapi ada satu hari dia dengan jiran aku ni dengan ada beberapa orang lagi jiran aku, dia orang ada pergi tempat tau dekat belakang taman aku ni. Dekat belakang taman aku ni ada satu tasik. Ada tasik tu tasik tinggal. Memang tak nak pergi berjalan tu agak jauh ke dalam, memang tak larat lah nak jalan. Jadi masa dia orang dah sampai kat tasik tu, dia orang nampak burung. Okey, burung tu dia menjunam. Dia menjunam terus dalam masuk dalam tasik tu, tak keluar dah. Faham tak? Dia burung tu, okey, kalau biasa burung kalau tangkap ikan, dia masuk layak, dia gigit, betul dia naik atas balik betul. Tapi ni tak, burung tu terus menjunam masuk dalam tasik tu, dia tak keluar dah. Itu satu. Okey, lepas dia orang nampak peristiwa tu, dia orang pun balik kan. Balik. Anak perempuan dia kena gangguan. Tapi berubat merata tak mau. Jadi tak okey lah. Dia pergi berubat kat satu tempat ni, orang cakap ada pergi mana-mana tak sebelum ni dia. Ada, dia cakap kan. Ada, kita orang pergi ke tasik, nak tengok tasik apa semua. Hantar tak tu tempat siapa? Tu tempat orang tak? Sekarang ni hendak pijak anak dia mati.
Jadi Oh. kalau kata anak apa, kalau kata sebab kan apa, anak orang tu dah mati, sebab itu anak hang jadi macam ni. Anak dia jadi macam tiga suku, orang tahu kan? Jadi macam blur. Tapi Oh, jadi masalahnya macam anak dia lawa. blur. Okey. Anak dia Oh, faham. lawa, Okay. pandai, cerdik. Tapi Dia sejak jadi blur teruk, bai. terpijak tu Bercakap jadi pun blur. macam lidah dia macam keras tau. Sebelum ni dia Dia okey lah. Bila dia bercakap tu macam agak macam tu. Sebelumnya dia okey ke? Sebelum ni dia sangat-sangat okey. Bila aku cakap dengan kau, aku sendiri pun aku tak hafal surah Yasin kat mulut tau. Tapi dia sekolah dah masa darjah 6 ke darjah 5, dia ikut mak dia pergi baca Yasin. Surah Yasin tu hafal kat mulut, bro. Surah Yasin hafal kat mulut. Surah ayat kursi hafal kat mulut. Lepas tu ada surah-surah lain lagi aku pernah dengar dia baca kan. Macam, bapak dia ni kan. Umur, kita yang umur dah tua ni pun belum boleh tentu boleh hafal lagi. So bila bapak dia pergi tempat-tempat bukan-bukan macam tu, nampak pula benda macam tu, lepas tu terpijak pula tempat-tempat tu bukan-bukan, dapat bahan kat anak dia. Tu orang cakap. Okay. Kalau dendam lah. Kalau anak lah kena. Sebab kita tak macam tu. tahu kan, tempat tu tempat siapa kita tak tahu. Dekat kawasan rumah aku ni, Betul. Biar satu. Sebab dekat kawasan rumah aku ni, kat belakang-belakang kat hutan tu, ada tasik, lepas tu ada surau lama, tahu tak? Surau lama tu bersih gila babi cakap. Tak ada orang jaga, maksudnya tak tahu orang jaga. Agak seram lah. Dia kan tasik pun hutan ni tasik pun tempat dia. Kita kena masuk tempat dia, kena hati-hati, tak boleh cabut semua. Bila ada denai tu kena lalu denai, tak boleh lalu selain pada denai. Jadi tak pasal kita lalu tu bukan laluan kita. Habis ada kalau korang pernah tengok soal khabar Kolin Sania, ada seorang budak hilang tau. Tak jumpa. Jumpa tapi pernah masuk soal khabar. Bila dah 2000 berapa tak ingat lah. 2017, 2018 dah masuk soal khabar metro. Budak tu hilang dekat seminggu lah. Bila dia tahu budak tahu macam mana dia tahu budak tu hilang. Dia tu macam aku cakap dia tu bila aku Kolin sana orang agama kan, orang terror agama. Bila kawan dah masuk bilik, perempuan lah masuk bilik, kat atas tinggal sejadah je, orang tu tak ada. Maghrib. Kena sorok dekat seminggu lah, memang seminggu. Dan tu aku ada. Aku ada sekali lah tu, sebab aku kerja situ kan. Aku selalu keep update dengan pok aku lah, sebab pok aku juru teknik situ. Tapi pok aku ni jenis tak apa nak bercerita sangat. Sebab dia takut. Macam cakap dia tak mau aib orang kan. Tapi dalam masa seminggu tu, mak budak tu memang berdoa kat Allah, cakap tolonglah ya Allah, aku tunjukkanlah anak aku, kata kalau meninggal sekali pun bagilah tunjuk mayat dia. Jumpa kat mana? Satu kali mak ada berdoa. Ni cerita. Lepas tu dia punya Insaniah punya presiden, tentu Ustaz Haji pun tak ingat lah, tapi memang orang agama. Dia baca satu ayat, dia baca ayat-ayat apa semua. Aku tak tahu, aku dengar dari orang je lah ni. Lepas tu dia ikut jejak mana mendatang tu bawa budak tu. Kat Insaniah tu, kalau korang Google Insaniah, ada satu tasik depan dia. Mula dari asrama tu, dia jalan dengan Ustaz-Ustaz lain. Jalan sampai dekat tasik tu. Sampai dekat tasik, okey. Sampai tasik, dia patah balik. Sampai tasik, dia ponik bangunan dekat bangunan Suludin, tak silap aku.
Naik bangunan Soluddin kat tingkat 4, pusing kat situ, baca doa lagi, turun pula, jalan lagi. Sampai kat bangunan engineering. Naik bangunan engineering dekat tingkat 2, tak ada. Baca ke lagi situ, doa, turun pula, ikut lagi jejak ni. Sampai kat Alamak. bangunan medik, bilik mayat. Sampai kat bilik mayat, dia cek tau. Dia cek bilik mayat, tak ada. Baca doa lagi, dia jalan lagi, jalan. Datang tu bawa geng presiden dengan geng ustaz tu lah. Okey lah, aku berhenti dekat bangunan medik lah, bilik mayat. Mula-mula dia bersangka kat situ. Tapi bilik mayat ni nak masuk ni bukan boleh masuk macam tu saja. Dia ada equipment dia kena pakai tau. Sebab kan Macam bilik PPE mayat tu lah. ada gas apa semua, dia pun macam nak awetkan apa dah mayat tu kan. Tapi bila cek tak ada. Bila cek tak ada, ustaz tu baca lagi baca doa, terbuka, dia tunjuk lagi satu jalan. Jalan sampai dekat bangunan kaunseling tingkat 4 kan, tak ingat tingkat 4 tingkat 5 lah berapa tingkat kan. Memang atas tu ada satu macam tong ayak besar untuk ayak, simpan ayak untuk setiap toilet tu bangunan kaunseling tu kan. Budak perempuan tu dia pun jumpa ada belakang tong ayak tu. Budak perempuan tu tengok pegang tasbih, pingsan dan basah. Basah. Dia basah pegang tasbih. Pegang tasbih. Dia pakai dia punya kain telekung. Pakai kain telekung. Lepas tu ada tasbih kat tangan kanan dia. Dia pensan belakang tu tapi dengan keadaan yang basah. Kira macam dah kotak lah. Kira budak tu ada masuk dalam tasik tu tau. Tapi tak tahu lah dia masuk macam berenang ke atau dia berjalan masuk kat dasar ke. Menurut ustaz tu cakap benda tu bawa dia berjalan. Bawa dia berjalan Dia berjalan ni sebab nak mengelak daripada orang jumpa dia. Benda tu nak kat dia lah. Mungkin benda tu nak kat dia. Dari orang-orang lah, dari orang kerja situ lah duk cerita kat aku. Ustaz tu cakap nasib baik dia tak bawa masuk dalam ladang kelapa sawit tau. Kalau kau tahu dalam sawit apa? Kelapa sawit kan, ladang kelapa sawit kat sana tu memang luas gila. Besar. Kalau masuk tu memang tak jumpa. Tapi itulah, aku tak tahulah ini apa yang aku belajar lah kan, apa yang aku dengar. Kita ni kalau masuk alam gaib, sehari dia sama macam setahun tau. Tak tahu dah betul tak betul kan. Dan kita hilang seminggu, padahal sebenarnya kita dah lebih daripada seminggu sebenarnya. Kita rasa benda tu dah lama, tapi sebenarnya kita hilang baru 7 hari. Kadang kata je duduk lama pun rasa baru hilang sejam. Tapi dah duduk ni rasa macam dah 2-3 hari lah. Banyak kes-kes macam ni. Banyak kes-kes yang hilang. Banyak. Dia memang macam tu waktu quantum kan. Dia memang macam tu. Kalau anda kata kau rasa kau kat situ baru berapa second, tapi dekat dunia reality lagi lebih. Itu kan maksud korang kan? Macam tu lah lebih kurang. Itu quantum. Sebenarnya kalau kau belajar quantum fizik dia memang macam tu lah. tak ada. Itu aku mana-mana je. Avenger. Aku ingat tadi kau nak kaitkan dengan The Flash. Kalau kau kaitkan The Flash tadi memang aku tutup aku dah ni. Dalam kita seram-seram kita melawak sikit-sikit lah. Okay, aku ada satu cerita last nak cerita sebelum kita tamatkan kita punya sesi sembang seram malam ni lah kan. Dia terpadan sini.
Itulah masalah. Seram pula aku tiba-tiba jadi macam tu kan. Pelajar pukul 1 ni aku nak sahur lagi ni. Kan dah aku sorang-sorang. Okay, so alright, cerita ni berlaku masa aku belajar dekat Unicell tau. So masa aku kat Unicell, aku ni bukanlah seorang student yang orang kata yang Ganteng. yang apa, bukan seorang student yang baik lah cakap kan. Aku banyak repeat paper, banyak buat masalah lah, cakap nakal masa tu kan. Masa tu aku ambil course mobile teknologi tau. Teknologi mudah alih, diploma teknologi mudah alih dekat Unicell. So nak dijadikan cerita, selepas sampai 3 sem aku repeat paper yang sama. Okay, nama aku naik dekat pejabat dekan tau. Nama aku naik, diorang kumpulkan mana student-student yang bermasalah ni, diorang akan hantar pergi camp bina semangat. Okay, diorang hantar aku pergi camp bina semangat dekat somewhere around Ampang Pecah, Kuala Lumpur. Dekat je lah dengan rumah aku sebenarnya camp tu. Masa saya nak pergi pun memang lalu rumah aku pun. So nak tak nak aku kena pergilah. Dan aku memang tak ada alasan lah. Aku jumpa lecturer. Aku cakap kalau saya tak pergi tak boleh ke puan kan. Awak kena pergi sebab dia orang memang pilih awak untuk pergi kan, untuk sedarkan balik apa yang awak dah betul kan. Lecturer pula jenis mulut memang lepas kan. Jadi aku macam tak pergi je lah, nak buat macam mana kan. So aku pun pergi. So macam biasa, bila kau pergi camp bina semangat, kau akan ada biasalah ice breaking apa semua kan. So aku ni bila ice breaking dia orang dah bagi kumpulan tau. So aku dapat satu kumpulan dengan kawan aku. Nama kawan aku ni John. Kawan aku ni orang Sabah. So kawan aku ni orang Sabah. So dia pun sebenarnya salah seorang yang memang minat dengan benda-benda mistik ni. Minat dengan cerita-cerita seram ni. Cumanya sekarang ni aku dah lost contact dengan dia lama dah. Aku pun tak tahu dia hidup lagi ke tidak. Aku harap dia hidup lah. Dan siap wafiat apa semua kan. So aku diberitahu semasa hari pertama kami sampai di camp bina semangat tu, aku diberitahu yang akan ada satu sesi tau, yang satu sesi macam buruh hantu. Kalau hampa semua pernah pergi camping, pernah pergi camp bina semangat, dia akan ada satu sesi buruh hantu. Memang famous lah kan. Kalau pergi camp bina semangat memang ada sesi tu. So sesi bunuh hantu yang diorang cakap kan ni berlaku hari kedua malam. Jadi sampailah masa hari kedua tu, kami diberikan kumpulan yang dah diberikan ni. Memang satu kumpulan tu ada lebih kurang dalam 7 ke 6 orang. Okay, kumpulan aku 7 orang. Jadi roughly ada lebih kurang dalam 10 kumpulan. Okay, jadi masa sesi bunuh hantu tu, kalau ikut plan je lah. Kalau ikut plan yang sebetul-betul ni, diorang akan tarik seorang daripada belakang betul. Dia akan tarik seorang-seorang, dia akan tinggalkan dekat belakang. Nanti akan ada satu faci akan duduk lah untuk pantau diorang. Lepas tu diorang buat lah benda bukan-bukan kan. Macam buat suruh orang menangis ke apa. Tapi malam tu tak boleh nak buat sebabnya hujan lebat. Okay, jadi kami terpaksa duduk dalam dewan sampai lebih kurang pukul 1 pagi lebih baru hujan berhenti. Masa tu tanah agak basah dan lembab lah. Jadi kata faci ni, ranger hutan ni, okay, kalau kata nak buat juga sesi bunuh hantu ni boleh, tapi kita jangan tinggalkan dia orang. Kita ikat tangan dia orang masing-masing, kita bawa dia orang berjalan dalam satu barisan yang panjang. Okay, kita pun berjalan lah. Alright. Kau bayangkan masa nak masuk ke dalam tempat sesi bunuh hantu tu, denai tu, kiri kanan ni kubur orang asli. Gila. Kau tahu tak orang asli yang jenis mati, dia orang tak tanam. Dia orang simpan dalam tempayan. Ya, dekat camp bina semangat Ampang Pecah, Kuala Lumpur baru. Tapi kat situ belum lagi rasa seramnya.
Jadi bila dah sampai kita nak masuk jalan, aku punya grup ni adalah grup yang paling belakang sekali. Aku duduk sebagai ketua kumpulan duduk depan dan John duduk belakang tau. Kawan aku yang sahabat aku daripada Sabah ni dia duduk belakang. Dia yang orang yang terakhir lah kat belakang kiranya. Jadi bila kita orang dah berjalan tu, kita orang kena naik panjat satu macam bukit kecil lah. Macam apa? Nak lepas ke sebelah sana tu kami kena panjat bukit tu tau. So kau bayangkanlah keadaan tengah hujan, masa tu baru lepas hujan, tanah basah, so berlecah lah betul, susah nak naik kan. Lincin. Jadi bila tiba kumpulan yang terakhir, iaitu kumpulan aku lah. Okay, kumpulan yang terakhir itu kumpulan aku, kita orang cuba nak naik. Dalam kumpulan aku ni ada salah satu ahli kumpulan kami, badan dia agak besar. Perempuan. Orang lain semua dah lepas naik, dia seorang je tak dapat naik sebabkan keadaan badan dia yang sangat besar tu, dia orang tak boleh nak lepas naikkan dia tau. Untuk memburukkan lagi keadaan, masa tu hujan pun turun balik. Tapi dia tak turun lebat, dia turun renyai lebat lah kan cakap Jadi aku sebagai ketua kumpulan, aku terpaksa stay back lah kan, untuk tolong dia naik. Aku dengan beberapa orang ranger hutan lagi, kami ikat badan dia, tarik ke atas tak boleh, kami tolak daripada bawah tak boleh, kami terpaksa buat tangga pun dia tak boleh naik sebab licin, badan dia berat, dia tak boleh nak bawa badan dia naik atas. Jadi masa aku tengah berusaha untuk bawa dia naik ke atas tu, aku cakap dekat ranger hutan, macam ni lah cik, dia cakap kan, aku bagi idea, cik ikat dia daripada pinggang bawa ke tangan, ikat dekat bahu kan, macam orang nak tarik tali tu. Ikat pinggang, lepas tu bawa ke bahu, ikat. 3 orang dekat atas tarik, saya kat bawah akan tolak. Dia cakap kat cik tu, dekat ranger hutan tu lah, dia cakap okey, kita cuba cara awak je. Jadi bila yang stay back kat bawah tu, aku dengan beberapa dalam 3-4 orang ranger hutan lah. Bila ranger hutan tu dah ikat 3 orang dekat atas betul kan, tinggal aku berdua je kat bawah. Aku dengan ranger hutan, dengan budak tu tengah-tengah. Okay, masa tu torchlight ada lebih kurang dalam 3 biji saja. Torchlight besar tu sebab masa kita orang sangkut dekat dalam tempat tu lebih kurang setengah jam, 30 minit nak lepaskan dia naik ke atas tu. Aku tolak dia ni, tolak kan. Bila dia dah ikat tu, aku cakap okey, awak kejap lagi, awak bila dah rasa badan awak naik, awak pegang pokok ni dia kan, ada pokok besar tepi tu kan. Dia kata okey, tak apa, saya cuba pegang dia kan. Dia pun aku ranger tu tarik, aku tolak, aku tahan, dia pegang pokok tu, lepas tu dia tahan dengan tangan dia kan. Lepas tu ranger tu tarik lagi sekali, dia pegang pokok tu, aku tahan kat bawah. Bila aku pusing belakang, okey, ranger hutan yang seorang tu ada kat tepi aku ni. Dia dah pesan kat aku, jangan, kalau kata nampak apa-apa jangan tegur je kan, diam je kan, sebab kita berdua je kat bawah ni. Tu cakap, yelah cik, tak apa, saya tahu kan. Aku pun terpandang belakang and guess what? Aku nampak sesuatu benda yang orang kata yang aku memang tak nak nampak dan tak nak tengok. Macam nak cakap Cik Chong. Cik Chong. Okay. Tahu tak Cik Chong? Tahu. Tahu. Si katak Tahu Akil? Lompat, si katak lompat tu, dia ada dekat di sebalik pokok yang tak berapa jauh daripada kita orang, macam tengah mengintai kita orang tengah buat apa. Kau bayangkan masa tu dengan hujan, lepas tu bila aku dah nampak benda tu, budak perempuan tu pula buat perangai, aku dah jadi macam cepatlah naik. Aku tak nak duduk bawah ni lama. Aku marah budak perempuan tu, aku tengking dia. Aku cakap apa yang aku ingat lah, aku cakap kat budak perempuan tu, jangan nak harapkan orang je tolak, awak pun kena naik sama, tolak badan tu naik atas. Susah ni cakap kan, cepatlah sikit. Aku marah dia macam tu. Aku dah kelang kabut kan. Lepas tu ranger yang dengan aku kat bawah tu, dia dah perasan aku nampak benda tu. Dia kata, Fazril, sabar. Dia cakap, sabar Fazril, tak apa, kita cuba tolak dia sama-sama. Aku pun tolak dia, tolak pap.
lepas lah dia naik atas. Aku John masa tu John ada kat atas lah. John tolong suluh member aku tu. John pun nampak benda tu tapi dia tak cerita kat aku. So bila kita orang dah join balik barisan tu, dia orang bawa pergi padang sasaran, macam padang lapang. Okay. Dia orang macam marah yang dekat guru-guru lain tu tak nak tolong lah kan, sebab dia biarkan aku dengan John je masa tu buat kerja. Lepas tu Fesi tu dengan Ranjutan terpanggil aku dengan John. Fazril dengan John keluar barisan, dia cakap saya nak jumpa awak kejap. Aku pun keluar barisan dengan John. Aku ingat aku buat salah kan. Itu aku pergi lah, dia orang bawa aku pergi dekat satu pili air. Dia orang kata okey basuh badan dulu, dia cakap. Aku pun basuh badan, buang lumpur-lumpur semua. Lepas tu orang bagi aku air kopi tau. Bagi kopi, dia tanya isap okok tak? Isap je kan. Nak ambil okok datang kan. Aku pun isap. Dan dia tanya aku, nampak apa jadi? Nampak yang tu lah cik, yang warna putih bungkus tu je kan. Kata cik, tak apa, saya pun nampak je kan. Tak apalah, kata kan. Ini mungkin nasib awak tak baik, awak nampak benda tu pula hari ni kan. Apa yang saya nak awak buat, lepas ni awak balik ke bilik, awak pergi mandi, berteman, jangan bersorangan. Lepas mandi, awak solat, lepas tu baru awak tidur je kan. Aku pun buat lah apa yang Ranger tu cakap. Buat. Esok paginya budak perempuan yang aku tolak tu, dia demam tau. Demam teruk sampai terpaksa hantar ke hospital Kuala Kubu. Sampai hantar hospital Kuala Kubu, dia terpaksa tak boleh nak join lah aktiviti camp bina semangat tu. Dia terpaksa mak bapak dia terpaksa ambil dia bawa balik sebab dia demam teruk. Lepas tu aku tak pernah dengar ada cerita lagi pasal budak perempuan tu. Itulah antara pengalaman aku yang aku join camp bina semangat lah dekat college kan, yang aku nampak lah. So itulah orang cakap, bila nasib tak baik itu ada je lah benda yang kita akan tengok sebenarnya. Jadi aku rasa kita boleh stop dulu kot. Setakat ni kita punya sembang seram ni. Tekan ni sejam lebih. Ini paling lama siap terpadam 2 kali tadi. Episod macam ada gangguan lah kan. Aduh, tapi apa-apa pun tak apalah. Kita kalau pergi tempat orang, tempat yang kita tak tahu, jangan buat perangai tu ya. Jangan buat perangai, jangan duk takut, beranikan diri. Kita ingat satu ya. Yang jaga kita betul. Allah Subhanahu Wa Taala tu ya. Jangan lihat. Dia senang ya kalau kita dekat tempat baru, kita jangan jadi palatau. Ikut pada niat kita. Jangan jadi palatau. Kita jadi palatau tu yang mendatang keburukan. Tu yang palatau tak kena, orang yang duk ikut palatau tu yang kena. Itu masalah. Itu masalah kan. So kita hentikan dulu kita punya slot sembang seram. Yang ni episod yang keempat. Sekarang ni episod. Okay, episod yang keempat. Sembang seram episod yang keempat. So next punya podcast kita akan kita akan sembang apa ni? Inilah kita akan ulungkai kot. Kita akan fikir lah. Stay tune. Kepada yang mendengar podcast kami ni, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih lah sebab sudi dengar podcast kami. Tak seberapa ni. Ini adalah pengalaman kami sendiri yang kami pernah lalui, yang kami pernah nampak, yang kami pernah dengar cerita daripada orang. Terima kasih lah kerana mendengar podcast daripada kami ni. Satu lagi, kalau ada feedback untuk kami improve, boleh komen kat bawah ni. Boleh share dekat member lah. Boleh share, minta tolong share kat member yang mana member yang suka dengar kisah-kisah seram tu. Kalau ada kisah seram pun, kalau nak share pada kami pun boleh. Kami boleh jemput untuk jadi untuk jadi guest.
untuk jadi guest. Untuk kita buat untuk jadi guest untuk slot sembang seram kita yang seterusnya lah. Jadi saya serahkan kepada Akil lah selaku kita punya apa orang cakap, kita punya juruacara. Thanks kat semua yang dengar Kira Ronin Podcast malam ni, sembang seram kita bersama Michi dengan Aben. Okay, memang kalau kita pergi universiti mana-mana mesti akan ada lah pengalaman-pengalaman seram kan. Macam kita orang tiga-tiga datang daripada KPTM, diploma KPTM. Kita orang ambil jurusan TESOL kat sana, diploma. So nak cakap persamaan tu banyak lah, tapi pengalaman kita orang berbeza-beza lah tentang benda ni. So thanks kepada semua yang sudi dengar daripada awal sampai habis ni. Jangan lupa like, subscribe, komen. Kita orang pun ada kat Spotify. Follow Spotify kami Akira Ronin Podcast kat Spotify. Follow kami kat IG Akira Ronin Akira Ronin 09. Subscribe dekat YouTube kami Akira Ronin TV. And sajalah. Terima kasih kerana dengar. Bye bye. Terima kasih, bye. Misteri tu je. Okay. Misteri itu je.